Dia sampai peringkat tu, dia nampak semua pekerjaan Allah. Dari situ nak datang dia fana. Contoh hari tu semut. Semut ni dia nampak atas kertas ada tulisan dakwat. Tulisan ni datang dari mana? Semut ni tanya kawan dia, kawan dia kata tulisan ni datang daripada pen. Dia nampak pen. Ada semut lagi yang bijak lagi, makam dia tinggi lagi. Bukan pen. Tangan tu, tangan yang gerakkan pen tu, yang buat tulisan. Ada bijak lagi. Dia makam tinggi lagi. Bukan tangan ni. Orang tu. Nampak tak orang tu? Tengok, rupanya orang. Bukanlah pen, bukanlah tangan, orang. Yang bijak lagi dia, bukan orang. Yang tersembunyi dalam orang tu iaitu akal. Dia punya roh akal itu yang menyebabkan wujudnya tulisan. Yang paling dekat lagi, paling tinggi, arif lagi. Dia kata bukan akal orang tu. Yang hasilkan tulisan ni Allah. Sebab akal orang tu pun Allah yang punya. Akal dia tak ada kuasa, yang ada kuasa Allah saja. Dia nak menggerakkan tangan, mewujudkan dakwat tu tadi, mengeringkan dakwat semua Allah. Allah yang punya kerja. Dia peringkat tu dah. Tu perbezaan. Ini 3 peringkat. Peringkat paling bawah tadi tu, yang hijab paling gelap, bukan Islam. Dia tak percaya langsung kewujudan Tuhan. Yang peringkat tengah-tengah ni bercampur-campur. Tapi majoritinya bukan Islam. Sebab mereka ni percaya Tuhan ada, cuma dia tersembah selain daripada Tuhan. Kadang-kadang dia tersembah makhluk, tapi dia duk sangka dia sembah Tuhan. Dia sembah makhluk. Sebab dia sembah yang berarah, yang beranggota, yang cakap dia berbunyi. Sedangkan tu bukan Tuhan, bukan Allah. Yang paling atas tadi masih terhijab juga, tapi Islam lah. Golongan yang mana tadi? Bila nak cerita tentang Tuhan, dia rujuk pada alam. Dia ambil dalil-dalil alam. Golongan kedua pula, dengan golongan ketiga, dia nampak pekerjaan malaikat. Dan sampailah kita kepada matlamat yang dicari. Dalam kitab Mishkatul Anwar tu, orang letak tajuk dia matlamat yang dicari. Ini peringkat tertinggi. Kita mungkin tak sampai, tapi mana tahu Allah pilih kita sampai. Ada beberapa kumpulan juga, mereka ni dengan Allah sangat rapat dah. Dan itu pun ada hijab lagi. Yang paling depan sekali Nabi Muhammad lah. Yang pertama, roh mereka ni memandang seluruh alam ini lenyap, terhapus, fana, binasa. Dia pandang semua ni habis dah. Contoh pekerjaan tadi lah. Ni kita nak huraian panjang, belum sampai masa kita. Sampai masa baru kita sentuh balik bahagian. Dia tak nampak pekerjaan makhluk lah. Apa pun dia nampak semua pekerjaan Allah. Sebab tu kalau dia terjatuh, ada orang main tarik tangan tolong bagi bangun. Terima kasih. Terima kasih dia tu Allah dulu. Kalau kita terima kasih kepada orang yang tolong kita tu. Tapi orang ni tadi, orang tu pun dia terima kasih juga yang tolong angkat dia. Tapi lebih dulu, walaupun serentak sebutan dia, dia tuju pada Allah. Angkat dia, terima kasih. Dia tuju pada Allah. Sebab orang yang tadi tak ada kuasa langsung nak tolong dia. Bahkan orang tu nak berfikir nak tolong dia pun tak boleh. Sebab dia tahu dah, ada satu kuasa saja, kuasa Allah saja. Ada satu fikiran Allah saja. Orang tu pun tak ada fikiran. Jadi bila orang tu tolong angkat dia, terima kasih. Dia tuju pada Allah dulu, barulah tuju pada orang tu. Sebab dia nampak semua ni pekerjaan Allah. Dari sinilah dia akan datang perasaan kita merendah diri. Dia hilang rasa sombong. Kalau ada pun dia makin kurang. Rasa riak ke. Sebab kita tahu semua pekerjaan Allah. Yang kita datang semayang ni kan, ya, aku lebih baik daripada orang tu. Aku datang semayang, dia tak main semayang. Kita fikir balik, kita datang semayang ni siapa yang pilih? Usaha ada, kita ada tenaga kan nak main, ataupun sebenarnya Allah yang pilih kita datang. Dari segi hakikatnya Allah yang pilih aku datang ni. Cuma dari segi syariatnya aku berusaha, tapi Allah yang pilih datang. Semua pekerjaan Allah. Jadi kita pun tak meninggi diri sangat dah gitu. Bahkan kita bersyukur bila kita semayang tu, Allah pilih aku untuk semayang begini. Sebab kita tak ada kuasa, kita faham ada satu kuasa saja. Kalau tidak jadi macam Azazil tadi, dia ada dua kuasa. Satu kuasa datang sujud, dia kata tak mau sujud. Dua kuasa. Bila dua kuasa dilaknat oleh Tuhan, dah syirik. Tapi kita tak sampai peringkat tu. Sebab kita orang awam.
Yang Azazil tadi dia dah duduk dalam kalangan malaikat dah. Jadi dia salah sikit pun hukuman dia berat. Tu bahaya orang tinggi-tinggi. Tapi kena usaha juga. Macam kisah siapa? Barsisa tu. Dah ibadat sekian hebat dah, sampai kan Iblis pun hantar general paling besar sekali, menyamar apa semua. Akhirnya sebab dia tunduk sikit je, orang kata mati dalam ni kekafiran lah. Dia dah mengaku Iblis tu sebagai Tuhan. Jadi golongan yang pertama ni, dia pandang semua ni dah terhapus dah. Itu yang perkataan dia, semua binasa kecuali Allah. Semua binasa kecuali Allah. Dibuat kita terfikir, apa yang binasa? Syurga neraka tak binasa. Macam mana kata semua binasa kecuali Allah? Binasa tu bukan maksud dia hancur, lebur, meletup, bukan yang tu. Contoh dia macam pekerjaan tadi lah. Satu peluru masuk dalam perut orang tu, mati dia. Kita duduk nampak yang bagi mati tu peluru. Tapi orang yang atas lagi, kita bukan peluru, malaikat. Orang atas lagi bukan malaikat, Allah. Jadi dah binasa dah pekerjaan malaikat tadi, binasa. Pekerjaan peluru pun binasa. Yang ada pekerjaan Allah saja. Itu maksud binasa. Ini kita nak bayar binasa. Semua binasa kecuali Allah, kecuali wajah Allah. Fikir, syurga neraka tak binasa pun. Binasa macam mana ni? Dia binasa tu maksud dia lain, bahasa dalam. Dia bukan bahasa depan-depan kita guna sehari-hari. Bahasa dalam. Jadi akhirnya untuk memudahkan pemahaman, bila di rumah nanti nak fikir-fikir sebab benda ni berat, kita pun berhenti dah. Benda ni lepas ni nak sambung kitab Ihya balik. Perumpamaan yang paling dekat untuk menghampirkan kepada faham cerita cahaya tu lah. Saya ulang lagi cerita tu. Satu malam kita terjaga waktu malam, kita nampak lantai kita bercahaya. Kita pun cari, kenapa lantai ni bercahaya? Rupanya ada cermin kat dinding. Cermin tu suluh cahaya mai sini. Kita pun kata, sebab cermin tu lah bercahaya. Tapi bila kita kaji lagi, betulkah lantai ni bercahaya sebab cermin? Tak. Sebab cermin tu dia pantulkan cahaya daripada tingkap. Jadi sebab tingkap tu lah bercahaya cermin, bercahaya lantai kita. Kita kaji lagi, betulkah tingkap tu menyebabkan lantai kita bercahaya? Tak. Bila kita pergi ke tingkap, kita tengok rupanya di luar sana tu cerah. Alam ni menyebabkan tingkap bercahaya, suluh ke cermin, lantai bercahaya. Jadi yang mencahayakan lantai ni alam. Kita pun jenguk kepala keluar, nampak bulan. Rupanya bukan alam, bulan. Bulan yang bagi cahaya tu, yang menyebabkan lantai di rumah aku bercahaya. Jadi nampak pekerjaan bulan. Pekerjaan lain tadi binasa. Pekerjaan cermin binasa, pekerjaan tingkap binasa, pekerjaan alam pun binasa. Kita nampak pekerjaan bulan. Kalau sembang sama-sama ahli kita, apa yang menyebabkan cahaya? Bulan. Terus faham. Tapi kalau kita sembang dengan anak kita, orang tak belajar apa sebab cahaya ni bulan, dia tak boleh terima. Sebab bulan. Tak boleh terima. Ada. Sebab cermin tu lah. Sebab cermin tu betul lah. Sebab dia belajar dekat tu je. Tapi kita dah atas sikit lah. Sebab bulan. Kita cek pula. Bulan ni sebabkan lantai rumah kita bercahaya. Kaji rupanya tak. Bulan ni dia meminjam. Dalam Quran pun cakap bulan ni dia pinjam. Pinjam dari mana? Dari matahari. Walaupun masa malam tu matahari tak ada, kita tak nampak. Tapi kita tahu bulan tak ada kuasa, yang berkuasa matahari. Macam Tuhan lah. Walaupun Tuhan kita tak nampak, tapi kita akui Tuhan yang berkuasa. Yang lain-lain dalam alam ni semua tak berkuasa. Jadi apakah yang mencahayakan cermin di rumah kita? Kita sembang sama-sama kita matahari. Padahal malam. Macam mana kata matahari? Matahari tak ada, malam ni. Tapi kita dah sama-sama ahli, kita faham yang mencahayakan matahari, walaupun matahari tak ada malam. Atas lagi, matahari itu dari mana cahaya dia datang? Adakah dia mampu bercahaya sendiri? Kita belajar hari ni. Hari ni dulu. Ingat tak cahaya kita belajar ni? Sampai cahaya yang sebenar, cahaya siapa dia? Allah. Jadi matahari itu dia langsung tak ada kuasa. Yang berkuasa mencahayakan itu Allah. Jadi cahaya sebenar yang mana? Apa yang membagi rumah kita lantai dia bercahaya? Bila sembang sama-sama kita, Allah.
Allah yang bagi cahaya dalam time. Kita pun faham sebab sama-sama kita. Jadi kalau saya simbang dengan orang lain, kita sebut matahari pun dia tak boleh terima dah. Kenapa malam-malam ni kati hang cahaya ni? Sebab cahaya matahari tu. Dia tak boleh terima. Matahari pun tak ada, malam gelap gelita kan. Bulan ada. Malam macam mana kata kati itu cahaya sebab matahari? Sebab tak sampai. Tu yang kedudukan makam-makam tu tadi. Jadi benda ni kita kena fikir-fikir. Sebab kita nak sampaikan tu dia tak ada bahasa. Dia tak ada bahasa, melainkan anugerah daripada Tuhan ni. Kadang-kadang kita cuba nak sampai juga, dia akan jadi fitnah pula. Sebab bahasa kita menggunakan ni dalam. Jadi bila kita bagi contoh ni lah kita fikir. Satu hari nanti Allah dia buka sendiri. Dia buka, baru kita faham. Semuanya pekerjaan Allah. Macam cahaya tadi. Cahaya tadi pekerjaan Allah, bukan pekerjaan bulan, bukan pekerjaan alam, bukan pekerjaan tingkap ke bukan. Pekerjaan Allah, bukan pekerjaan matahari pun. Pekerjaan Allah. Jadi dia nampak semua ya kerja Allah. Itu peringkat tinggi. Yang tu yang kita nak capai kalau tercapai. Tak capai pun tak apa. Kurang-kurang kita duduk dalam geng cahaya dah tadi. Dah Islam dah. Jadi rasanya sekadar itu sajalah. Pelajaran dia pun berat. InsyaAllah selepas pelajaran akan datang, kita masuk balik kitab Yahya. Kita cerita balik bab akidah.